kita sambung dengan latihan matematik tambahan tingkatan 5 bab 1 sukatan membulat, latihan 3 ya, latihan 3. Soalannya, tukar kepada darjah. Tukar kepada darjah. Kat sini kita diberi sudut dalam bentuk pi radian ataupun dalam bentuk radian. Kita ada pi radian dan juga dalam bentuk radian. Kita kena tukarkan kepada darjah. Basically terbalik daripada apa yang kita buat dalam latihan 1 dan latihan 2. Okey, tapi lagi mudah lah kalau ikutkannya lagi mudah. Sebab apa? Sebab kalau kita ada dalam radian, nak dapatkan dalam bentuk darjah, kita buat macam ni. 1.6 pi. Okey, ambil je 1.6 pi, ambil je yang ni. Darabkan dengan, okey, kalau kita nak tukarkan kepada darjah, darjah ni biasa unit dia besar tau. Dia punya angka dia besar. Kan kita belajar sebelum ni, contohnya kalau kita ada 3.142 kan. Ini bersama dengan 180 darjah. 180 darjah. Jadi kalau 6.284 pula 360 darjah. Kalau kamu tengok kat sini semua dalam darjah tu, okay, dia punya angka dia besar-besar. Sebab itulah rumus dia kamu kena darab dengan 180. 180 kemudian dibahagikan dengan pi lah. Dibagi dengan pi. Jadi terbalik dengan apa yang kita buat sebelum ni. Kalau kita tukarkan darjah kepada radian, kita kena darabkan dengan pi per radian, pi per dengan 180. Kali ni kalau nak tukarkan radian kepada darjah, kita darabkan dengan 180 dengan bahagikan dengan pi. Okey, jadi sama dengan kat sini kita boleh potong pi ni, kita cuma buat 1.6 darab dengan 180. So 180 darab 1.6. 1.6 darab dengan 180, kita dapat jawapannya 288. Jadi 288 maksudnya darjah. Okey. Maksudnya darjah 288. Okey. Soalan nombor 2 pula. 1.571. 571 ni famous nombor ni. Okey, ni famous, dia 90 darjah. Tapi tak apalah, kita buat juga kiraan 1.571 kita darabkan sebab nak tukarkan kepada darjah. Darjah tu nombor yang besar. Jadi kamu kena darabkan dengan 180 yang ke atas. Kat bawah perkan dengan pi. Okey, mari kita tengok apa jawapan dia. 1.571 darabkan dengan 180 kemudian bahagikan dengan pi. So dapat jawapan 90 darjah. Jadi kita tulis kat sini 90.0117 darjah. Macam ni nampak? Okey, kat sini kamu tak ada radian kan? Kat sini bukan radian, tak ada pi. Kalau kamu tak ada pi dan tak perlulah kamu tak boleh potong lah. Macam tadi kita potong sebab ada pi kat sebelah kiri tu ada pi. Sekarang kita tak ada pi dekat yang 1.571. That's why kamu kena guna kalkulator sahaja. Darabkan dengan 180, bahagikan dengan pi. Okey, nombor 3, 4.712 radian. Jadi kat sini kamu kena buat 4.712 darabkan dengan 180, bahagikan dengan pi. Okey, sebab dia nak dalam darjah nombor yang besar. Jadi kita guna kalkulator 4.712 darabkan dengan 180, bahagikan dengan pi. Okey, jawapannya 269. Jadi kita tulis kat sini 269.9777 darjah. Cikgu buat 4 tempat perpuluhan, 4 tempat perpuluhan. Bergantung kepada cikgu kamulah. Boleh buat 2 ke 3 ke, bergantung kepada keadaan jawapan tu panjang dia macam mana. Okey, kat sekolah kamu mesti dah belajar, cikgu lebih suka buat 4 angka perpuluhan, 4 titik perpuluhan. Okey, 1/10 pi pula. Okey, 1/10 pi kita kena buat 1/10 pi darabkan dengan, sekali lagi kita nak tukarkan kepada darjah, maksudnya darabkan dengan 180, bagikan dengan pi. So jawapannya ni boleh potong, jadi maksudnya 1/10 darab dengan 180, jawapannya 18 lah, 18 darjah. Jawapannya 18 darjah. Okey, soalan seterusnya, soalan 5. Oh, mana ni? Okey. Okey, soalan 5 pula. Okey, soalan 5, 2.4 radian Okey, 2.4 radian, jadi kita buat 2.4 darabkan dengan 180 sebab nak tukarkan kepada darjah kan. Darjah tu nilai yang besar. Jadi 180 ke atas, bagikan dengan pi. Okey, sekarang kita terpaksa guna kalkulator. 2.4 kali dengan 180 dibahagikan dengan pi. So the answer is 137.5099. Jadi kamu boleh tulis 137.5099 darjah. Okey, 0.6 pula. 0.6 pi 0.6 pi darabkan dengan 180, bagikan dengan pi. So the answer must be 0.9 darabkan dengan 180
then you will get 162. So put it here, 162 degree. Nice. Okay. Soalan nombor 7, 3.015. Okay, ni pun nombor yang popular. 3.015 darab dengan 180 dibahagikan dengan pi. Okay, guna kalkulator. 3.015 darabkan dengan 180 divide by dia punya pi. So the answer is 172. 172.74668 darjah. Okey, siap. Okey, nombor 8, 5.236. 5.236 darabkan dengan 180 divide by pi. The answer is 5.236 times 180. Ni mungkin 270 rasanya. Okey, bagikan dengan pi. So dapat apa? Oh, 300. Okey, 300 darjah. 300 kat sini ada perpuluhan banyak tu. Biasanya kalau kat sekolah ni dia buat 300 je. Tapi cikgu buat 4 angka berarti supaya kita jadi konsisten masa kita nak buat latihan tu. Kita konsisten, tak ragu-ragu dengan bilangan nombor perpuluhan yang kita nak letak. Jadi cikgu selalu letak 4 angka 4 titik perpuluhan. Jadi 300.0007 darjah. Okey, soalan seterusnya nombor 9. Okey, nombor 9, 3/4 pi. Jadi dah tentulah 3/4 pi darabkan dengan 180 divide by pi. So the answer is kat sini boleh bagi juga 90 45. 45 darab dengan 3 berapa? 45 darab dengan 3 135 kan? Okey. 3 darab dengan 45. 3 darab 45 dapat 135. Yes. 135 degree. Okey, siap. Okey, nombor 10 pula 1/4. Okey, pi ditukarkan kepada darjah. Jadi darabkan dengan 180 divide by pi. So kita dapat jawapan dia kat sini dapat 5/4. 5/4 kat sini dapat 45 lah. 45 darab dengan 5 berapa? 5 200. 225. 225 darjah. Okey, kalau tak confident kita boleh guna kalkulator. Okey, 1 per pula. Kita buat satu mana dia punya per? Oh, kat atas tu warna biru. Warna kuning. 1/4. Okey, 1/4. Kemudian kita darabkan dengan 180. Should get 225 degree. Okey, siap. And next, nombor 11 pula. Kita ada 1/2/5. Oh, ini maksudnya ialah 1/2/5 ni ialah 7/5. 7/5 pi darabkan dengan 180 per dengan pi. Okey, yang ni kalau kamu tak nak tukar pun daripada pecahan daripada nombor bercampur kepada pecahan tak wajar pun tak apa. Okay, kamu boleh guna kalkulator kan. Tapi kalau kita boleh tukarkan terus dan memudahkan kita letak dalam kalkulator tadi. Sebab bila kamu nak letak kalkulator, kamu kena tekan butang shift yang kuning ni supaya kamu dapat buat nombor bercampur. Cikgu punya keselesaan cikgu tak suka tekan benda tu kan. Jadi cikgu buat dalam bentuk pecahan tak wajar je. Ataupun cikgu congak sahaja. Jadi ikut suka kamulah. So kita buat yang ni dulu. Okey, pi dengan pi kita boleh potong. Kat sini pun kita boleh potong ni. Darab 3, 15. 15 jadi maksudnya ialah 30, 36 jawapannya. 7 darab dengan 36. Sekarang 7 darab dengan 36. 7 darab dengan 36. Okey, ni pun kita boleh congak sebenarnya tapi malas lah. 252. Okey, 252 darjah. Okey, siap. Okey, last kali 1.047. Ni dah terang-terang lah jawapan dia 60 darjah. Kan, ni 60 darjah. Sebab nombor ni memang selalu keluar dalam peperiksaan. Selalu keluar dalam latihan. Dia mesti jawapannya 60 darjah. Ataupun mungkin adalah sedikit berbeza dari segi dia punya titik perpuluhan tu. Tak apa, kita cuba buat. 1.047 darabkan dengan 180. Bahagikan dengan pi. Okey, kalau kamu perasan nanti kalau kamu buat banyak latihan SPM sebenar. Okey, SPM yang lepas lah, past year. Kamu akan dapat tengok yang nombor-nombor tu. Nombor-nombor yang sama saja yang digunakan. Nombor-nombor radian tu semua sama saja. Termasuklah degree pun sama. Jadi jawapannya kat sini ialah, lupa nak bagi dengan pi. Bagikan dengan pi. So the answer is 59.9886. See? Okay, yang ni kalau kita nak buat pemundaran 60 darjah. Tapi cikgu nak kekalkan cara cikgu nak buat 4 titik perpuluhan. So cikgu kena buat 9887 darjah. Macam ni. Okay, boleh? Okey, itulah latihan ketiga, iaitu kita nak tukarkan daripada pi radian kepada darjah. Satu lagi latihan ialah daripada radian macam nombor 12 ni nak tukarkan kepada darjah. Alright, okey. Selamat mencuba.